Alhamdulillah, nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة أما بعد. Yang dimuliakan Tuan Imam, ahli jawatan kuasa masjid, hadirin yang berada di masjid dan juga yang berada di dalam talian. Alhamdulillah, pada hari ini kita dapat bersama-sama berkuliah di Masjid Tuanku Said Faizuddin untuk kita sambung balik buku yang kita baca, iaitu buku memahami metodologi memahami hadis. Seperti mana yang kita semua maklum, kita telah pun masuk kepada disiplin memahami hadis berdasarkan kepada bahasa Arab, dan kita dah selesai dua disiplin. Sekarang kita nak masuk kepada disiplin yang ketiga, iaitu boleh mendahulukan makna bahasa Arab ke atas makna syar'i jika ada qarinah, yakni jika ada petunjuk. Dalam kuliah yang lepas, kuliah yang lepas bukan kat sini, kuliah yang lepas dekat Masjid Husin. Dalam kuliah yang lepas, saya telah pun huraikan terdapat beberapa lafaz, di dalam bahasa Arab ini yang diambil oleh syarak dan diberikan makna dengan makna syar'i. Umpamanya perkataan salat. Salat itu dalam bahasa Arab bermaksud doa. Dan salat yang bermakna doa ini telah diambil oleh agama menjadikan ia satu ibadat yang khusus, bukan hanya sekadar doa, tetapi perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhirkan dengan salam. Umpamanya macam perkataan zakat. Zakat dalam bahasa bermaksud sesuatu yang berkembang, tetapi perkataan itu telah diambil oleh syarak dan diberikan makna yang spesifik, iaitu pemberian harta dengan kadar yang tertentu kepada pihak yang tertentu setelah cukup nisab dan haul. Dia ada makna yang spesifik. Jadi bila bertembung di antara makna bahasa dengan makna syar'i, kita ni bila baca Quran, bila baca sunnah, kena faham dengan makna syar'i dulu. Kena faham dengan makna syar'i dulu, kerana perkataan syar'i itu lebih utama. Bila kita jumpa perkataan salat di dalam Al-Quran ataupun sunnah, kita kena faham salat tu dengan makna perkataan dan perbuatan yang dimulakan dengan takbir dan diakhiri dengan salam. Bila kita jumpa perkataan zakat dalam Quran dan sunnah, kita kena faham dengan makna syar'i dulu. Tetapi yang ketiga ni diletakkan kaedah yang ketiga, iaitu pengecualian. Boleh untuk kita memahami perkataan-perkataan dengan makna bahasa, walaupun dia ada makna syar'i, tapi kita utamakan makna bahasa dia,
jika ada qarinah, yakni jika ada petunjuk yang menunjukkan yang ni memang makna bahasa, bukan makna istilah lagi dah. Sebagai contoh kita tengok Ibn Daqiq Al-Aid, seorang ulama hadis, dia hurai, dia kata apa? Wa idza dara al-lafzu baina hamlihi 'ala al-ma'na al-lughawi wasyar'i kana hamluhu 'ala asy-syar'i aula. Allahumma illa an yakuna thamma dalilun kharijun yuqawwi bihi hadha at-ta'wil al-marjuh fayu'malu bihi. Dia kata, kalau sesuatu lafaz berputar pada makna syar'i dan makna bahasa, ada dua makna. Satu perkataan ada dua makna. Makna syar'i pun ada, makna bahasa pun ada. Kana hamluhu 'ala al-ma'na syar'i aula. Kita meletakkan makna syar'i itu lebih utama. Tapi dia kata Allahumma illa, ya Allah, kecuali dia kata di sana adanya bukti yang menunjuk, bukti luar yang menunjukkan bahawasanya makna bahasa itu lebih utama daripada makna syar'i, fayu'malu bihi, kita boleh beramal dengannya. Maka diamalkan makna bahasa itu pada setengah dalil. Kita bagi contoh. Kan, saya tahu dah tuan-tuan jadi penin, apa ustaz sebut ni. Saya bagi contoh supaya tuan-tuan boleh faham. Okey, dalam hadis Nabi SAW kata, al-ardu kulluha masjid illa al-hammam wal maqbarah. Bumi ni semua masjid kecuali toilet, kecuali kubur. Hadis ni hadis riwayat Abu Daud dengan sanad yang sahih. Tuan-tuan faham ya? Nabi kata al-ardu kulluha masjid. Bumi semua masjid kecuali toilet, kecuali kubur. Faham? Faham tak? Faham Okey. Baik. Kalau bumi ni semua masjid kecuali toilet dengan kubur, maksudnya kat tepi jalan tu boleh iktikaf tak? Macam tadi kita faham kan? Boleh iktikaf tak? Majoriti ulama kata orang yang perempuan yang haid, majoriti lah, ini isu khilaf, perempuan yang haid tak boleh masuk masjid. Jadi kalau perempuan haid tak boleh duduk kat bumi, kena pergi bulan. Sebab Nabi kata bumi semua masjid kecuali toilet dan juga kubur. Jadi orang perempuan kalau tak mampu pergi bulan, duduk kat kubur je lah. Pasal apa kak duduk kat kubur ni kak? Kak dalam keadaan yang tidak bersih, datang bulan. Dah pasal apa duduk kat sini? Dah bumi semua masjid kecuali kubur ni je. Nak duduk kat toilet nanti orang lain nak masuk, jadi akak duduk kat sini je lah. Itu pendapat majoriti lah. Tapi saya nyatakan ada ulama yang membenarkan orang perempuan haid ni masuk masjid dengan syarat lah tak mengotorkan. Itu khilaf di kalangan para ulama. Saya tak mau bahas yang tu, panjang lah bab tu. Cuma kita berdepan dengan satu hadis yang menyebut tentang satu perkataan yang ada makna istilah dengan makna bahasa. Sebab tu saya sebut di situ, jika diperhatikan, hadis ini menyebutkan tentang keseluruhan bumi adalah masjid kecuali tandas dan kawasan kubur. Okay. Maksudnya selain daripada dua kawasan ni, selain daripada toilet, selain daripada kubur, masjid. Sedangkan dalam fiqh, masjid ni merupakan istilah bagi satu kawasan bumi yang diwakafkan untuk solat berjemaah. Tu masuk masjid. Bila kita tanya masjid pada istilah syar'inya apa? Masjid pada istilah syar'i, kawasan yang diwakafkan
untuk dilaksanakan salat berjemaah. Itu masjid. Nak boleh salat tahiyatul masjid ke tidak? So kena tengok status dia punya tanah tu lah. Wakaf untuk salat berjemaah ke tidak? Kalau surau dekat Giant, tuan-tuan pergi Giant kan, Kangar, pergi Giant, ada surau dekat situ? Ada surau. Surau tu wakaf tak? Bukan. Anytime boleh berubah. Yang tu tak boleh lah iktikaf, tak boleh lah salat tahiyatul masjid. Tapi kalau surau yang tanahnya tu wakaf, dalam bahasa Arab kita panggil masjid. Cuma pentadbiran Melayu ni dia bezakan surau dengan masjid. Walaupun surau tu wakaf, kerana nak bezakan yang mana boleh Jumaat, yang mana tak boleh Jumaat. Yang mana ada Jumaat dengan tak ada Jumaat. Kalau orang Arab dipanggil masjid. Cuma masjid yang ada Jumaat ni dipanggil masjid Jami'. Kan? Kalau surau-surau ni dipanggil masjid juga. Kecuali kalau surau yang macam dekat Giant tu. Surau yang dekat pasar raya yang bukan wakaf tu, biasa dia orang panggil musalla. Dia orang panggil musalla. Baik. Dalam fiqh Islam, masjid ni ada hukum yang khas. Boleh iktikaf, boleh tahiyatul masjid anytime. Kita lepas asar ni tak boleh solat sunat. Tapi kalau orang masuklah masjid, boleh tak tahiyatul masjid? Boleh tahiyatul masjid. Kerana tahiyatul masjid ni dia solat yang ada sebab. Sebab dia masuklah masjid. Jadi masuk lepas asar ke, masuk lepas subuh ke, masuk waktu matahari naik ke, as long as kita masuk aja salat, masuk aja masjid, disyariatkan salat tahiyatul masjid. Walaupun pada waktu yang dilarang, tak kisah. Boleh. Jadi kalau dah semua bumi ni masjid, anytime lah kita boleh solat tahiyatul masjid. Kecuali toilet dan kubur. Adakah itu maknanya? Saya sebut di situ. Kawasan masjid menurut fiqh Islam ini mempunyai hukum-hukum khas seperti pensyariatan salat tahiyatul masjid di dalamnya. Sudah pastinya hadis ini tidak bermaksud bahawa semua kawasan bumi selain tandas dan kawasan perkuburan itu adalah masjid pada istilah. Maka perkataan masjid dalam hadis ini mesti ditafsirkan dengan makna bahasa dia, bukan makna istilah lagi dah. Sebab akal tahu dah, tak logik. Tak mungkin salat tahiyatul masjid itu boleh dilakukan di kawasan-kawasan luar daripada tempat yang diwakafkan untuk salat. Maka sebab itu kita katakan, maka ia mesti ditafsirkan dengan makna bahasa Arab, iaitu kawasan yang boleh untuk kita sujud padanya. Masjid ni dari sudut bahasa, tempat yang boleh sujud. Tempat sujud tu dipanggil masjid. Lapik sujud dipanggil sejadah. Perbuatan tu sujud. Tempat tu masjid. Apa saja tempat yang boleh untuk dilaksanakan sujud, kita panggil masjid pada bahasa. Bukan pada istilah, pada bahasa. Maka sebab itu Ibn Raslan ketika menghuraikan hadis ni dia kata, al-masjid lahu ma'nayan. Masjid ada dua makna. Ahaduhumal bina'ul mawqufu masjidah. Salah satu maknanya binaan yang diwakafkan sebagai masjid. Itu makna istilah. Wallazi yanbaghi ay yufassar bihi huna mawdi'us sujud ay makan wa huwa ma'nahu lughawi. Tetapi yang sepatutnya ditafsirkan dengannya untuk hadis ini ialah tempat bersujud, iaitu kawasan yang boleh sujud. Itulah makna bahasa. Jadi hadis ni mesti difahami dengan makna bahasa. Tak boleh difahami dengan makna istilah kerana menyanggahi realiti. Kerana kalau kita tengok hadis-hadis Nabi SAW pun, Nabi tak salat tahiyatul masjid di semua kawasan, melainkan hanyalah di kawasan dalam masjid. Dan Nabi SAW tidak beriktikaf melainkan di dalam masjid yang diwakafkan dengan makna istilahi. Jadi kita kena faham hadis ni dengan makna bahasa.
Itu contoh yang pertama. Ya. Boleh? Boleh ya? Baik. Yang kedua, makna bahasa lebih selari dengan konteks hadis. Bila kita tengok satu-satu hadis, ada satu perkataan yang ni makna syar'i pun ada, makna bahasa pun ada. Tapi bila kita letak makna syar'i, dia tak berapa selari dengan konteks. Kita kena letak makna bahasa supaya maknanya selari. Contoh, hadis kepahaman dalam agama. Nabi SAW menyebutkan dalam sebuah hadis, "May yuridillahu bihi khairan yufaqihu fid din." Sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan padanya kebaikan, maka Allah Ta'ala akan memberikan kefahaman agama kepadanya. Nabi SAW kata, sesiapa yang Allah Ta'ala inginkan kebaikan, akan diberikan kepadanya pemahaman terhadap agama. Nabi menggunakan perkataan yufaqihu fid din. Faqih. Tuan-tuan biasa dengar perkataan faqih? Sekarang ni ramai orang bubuh anak, nama anak faqih. Bagus. Dia mengharap agar anak dia menjadi faqih. Faqih tu seorang. Kalau ramai, fuqaha. Siapa fuqaha? Orang yang pandai dalam ilmu hukum hakam. Sebab tu ilmu hukum hakam ni dipanggil ilmu fiqh. Diambil daripada perkataan fiqh. Al-fiqh al-ilmu bil ahkami syar'iyyah al-amaliyah al-mustanbatah min adillatiha tafsiliyah. Itu maksud fiqh. Bukan fake, F-A-K-E, tu fake tu palsu. Tu dalam bahasa Inggeris. Yang ni kita bincang bahasa Arab. Fiqh. Fiqh al-ilm. Fiqh tu adalah satu ilmu bil ahkami syar'iyyah. Satu ilmu tentang hukum syar'i. Hukum ni, tuan-tuan, ada banyak. Ada hukum akal, ada hukum adat, ada hukum nahu. Ni Ustaz Apih tahu mana Ustaz Apih hilang lah. Orang yang belajar bahasa Arab ni, dia bukan hanya, orang yang belajar agama ni, dia bukan hanya belajar hukum syarak. Dia belajar juga hukum nahu. Hukum tata bahasa. Tahu hukum tata bahasa? Kadang-kadang tuan-tuan macam pelik. Macam mana Ustaz ni boleh baca? Yang ni dia bagi baris depan, hak ni dia bagi baris bawah, hak ni dia bagi baris atas, hak ni tak bagi baris langsung, mati terus baris. Kan? Contohlah macam kita azan, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa Allahu tu lafuz, perkataan Allah tu dipanggil lafzul jalalah? Kenapa lafzul jalalah ni kita letak baris depan? Ada hukum, dipanggil hukum nahu. Akbaru, baris depan juga. Kenapa berbaris depan? Ada hukum kat situ. Inna salata, perkataan lepas inna mesti baris atas. Kenapa kena baris atas? Itu hukumnya. Kata nama yang datang selepas inna ataupun anna mesti baris atas. Ni dipanggil hukum nahu, hukum tata bahasa. Mana ustaz tahu ni? Kena belajar bahasa Arab. Dan bahasa Arab ni bukan bahasa yang mudah lah. Nak bentuk perkataan tu pun kena tahu baris. Lepas perkataan tu terbit, bubuh dalam ayat pun kena tahu baris, kena tahu hukum. Kalau dia letak kat sini, baris dia jadi lain. Daraba Aliyun Muhammada. Kalau kita baca daraba Aliyun Muhammada, Ali pukul Muhammad. Tukar baris. Daraba Aliyan Muhammadun. Muhammad pukul Ali. Tukar baris.
tukar makna. Tu hukum nahu. Hukum nahu ni tak masuk dalam fiqh, dia masuk dalam nahu. Mubtada marfu', contohnya kan. Perkataan yang pertama, subjek mesti bagi depan. Khabar bagi depan, predikat bagi depan. Pembuat bagi depan, yang kena buat maf'ulun bih bagi atas. Itu semua yang dibelajar ilmu nahu, hukum nahu. Yang ni bukan fiqh, yang ni nahu. Jadi bila kita kata fiqh tu apa dia? Al-ilmu bil ahkam syar'iyyah. Fiqh hukum-hukum syar'i. Dia bukan hukum nahu, hukum syar'i. Sebab tu orang yang pandai nahu, kita tak panggil dia faqih, kita tak panggil dia fuqaha, kita panggil dia nahwiyun, nuhah. Tu orang nahu. Al-amaliyah, fiqh ni pula hukum syar'i yang bersifat praktikal. Sebab tu hukum syar'i ni dia berkaitan dengan perbuatan perkataan kita. Perbuatan dan perkataan. Ustaz, apa hukum kalau saya buat benda ni? Ustaz, apa hukum kalau saya sebut benda ni? Hukum akidah tak masuk dalam fiqh, dia masuk dalam akidah. Hukum kepercayaan dia tak masuk dalam fiqh, dia masuk dalam akidah. Sebab dia berkaitan dengan jiwa, dia bukan berkaitan dengan amalan. Al-mustanbatah, yang mana hukum syar'i yang praktikal tu diambil daripada dalil yang tafsili, dalil yang satu-satu. Tengok ayat Quran ni, oh ada dalil. Tengok dalil ni, oh ni ada hukum. Bila Allah Ta'ala kata aqimus salah, dirikanlah salat, kita pun tengok dalil, oh ada fi'il amar, ada arahan daripada Allah. Arahan suruh buat apa? Suruh salat. Salat jadi wajib. Wajib tu hukum fiqh. Sebab apa hukum fiqh? Pertama, sebab dia hukum syar'i yang berkaitan dengan praktikal, kita kena pergi buat. Daripada mana dalil hukum ni datang? Daripada dalil syar'i yang spesifik, iaitu daripada ayat Quran dan daripada hadis. Itu makna istilah, itu makna syar'i. Tapi bila kat sini tengok Nabi kata diberi kefahaman dalam agama. Adakah maksudnya Nabi kata sesiapa yang Allah inginkan kepadanya kebaikan, Allah Ta'ala bagi dia pandai dalam ilmu hukum hakam sahaja? Jadi kalau ilmu hukum hakam je, ilmu akidah tak masuk lah. Adakah orang yang pandai ilmu akidah tak dapat kebaikan? Kita tengok hadis ini menyebut tentang kefakihan dalam agama, yang mana ia adalah anugerah daripada Allah Azza wa Jal kepada makhluknya yang dia inginkan kebaikan kepada mereka. Perkataan al-fiqh dalam bahasa Arab bermaksud faham. Dalam bahasa fiqh faham. Manakala dalam istilah syarak ia bermaksud ilmu yang berkaitan dengan hukum hakam. Dalam hadis ni Nabi SAW menjelaskan kebaikan dengan lafaz nakirah, lafaz yang tidak spesifik. Khairan, tak ada alif lam. Kalau al-khair, kebaikan itu, kebaikan yang spesifik. Tapi dalam hadis ni kata khairan, kebaikan, apa saja jenis kebaikan. Mana-mana orang yang Allah Ta'ala inginkan kepada dia ni, apa-apa saja kebaikan, Allah Ta'ala akan bagi faham kepada dia urusan agama. Maka hadis ini menunjukkan ia adalah kebaikan secara umum. Maka mengikut konteks ini, lafaz fiqh dalam hadis ni lebih sesuai dimaknakan dengan makna literal, yakni faham saja. Allah Ta'ala bagi dia faham dalam agama, faham ilmu fiqh pun okey, faham dalam ilmu akidah pun okey, faham dalam ilmu hadis pun okey, faham dalam ilmu tafsir pun okey. Kerana semua ni membawa kepada kebaikan. Bukan hanya ilmu fiqh saja. Orang belajar ilmu hadis pun bagus, orang belajar ilmu tafsir pun bagus, orang belajar ilmu fiqh pun bagus, orang belajar ilmu akidah pun bagus, orang belajar ilmu usul fiqh pun bagus. Kerana semua ni membawa kepada pemahaman terhadap agama. Contoh tuan-tuan, tak ada dalam dunia ni orang belajar hadis, apa jadi? Kadang-kadang ada sebahagian orang disuka banding-banding ilmu.
Dia kata ilmu yang paling bagus dalam agama ni ilmu fiqh lah. Dia kata sebab ilmu fiqh ni yang menyediakan hukum kepada orang. Kalau faqih tak ada ulama fiqh, tuan-tuan mana tahu hukum? Mana nak tahu hukum salat duha sunat? Mana nak tahu hukum solat asar tu wajib? Melainkan adanya ulama fiqh, baru orang boleh amal. Orang akidah pula kata, sebelum dia nak salat, dia kena beriman dulu tahu. Jadi ilmu akidah lah lagi penting. Sebab kalau tak ada iman, tak ada akidah, salat macam mana pun tak dikira. Akan jadi haba'an manthura, akan jadi debu-debu yang berterbangan. Betul? Ulama tafsir pula kata, sebelum nak beriman, sebelum nak beramal, kena faham Quran dulu tahu. Jadi ilmu tafsir lah lagi bagus. Sebab ilmu tafsir bagi faham dulu. Nabi SAW bawa Quran dan Quran tu difahami oleh orang Arab. Faham dulu, terpesona dulu dengan makna Quran, baru boleh jadi orang beriman. Orang hadis pula kata, yang koma duk bangga sangat ni, ilmu fiqh tu penting, ilmu akidah tu penting. Akidah dengan fiqh ni mari pada mana kalau tak ada hadis? Quran memang sebut beberapa hukum, tapi Quran biasanya sebut benda-benda yang umum, benda-benda detail dan spesifik. Quran kata salat, macam mana nak salat? Tengok hadis. Kalau tak ada ulama hadis, dia nak jadi apa? Tuan-tuan tahu solat maghrib berapa rakaat kalau tak ada hadis? Tuan-tuan tahu solat asar berapa rakaat kalau tak ada hadis? Tuan-tuan tahu cara nak sujud macam mana? Dalam Quran memang suruh sujud, dalam Quran memang suruh rukuk, tapi macam mana rukuk kalau tak ada hadis? Kalau tanya dekat pakcik-pakcik, merukuk beza dengan rukuk, sebab dia merukuk. Oh, merukuk kami tahulah, pasang api je. Itu bukan merukuk, itu merukuk. Yang tu tak betul lah, yang tu tak dibenarkan dalam masyarakat lah. Jadi kena tahu juga hadis, kerana hadis adalah bahan mentah yang digunakan oleh fuqaha. Akhirnya kita kata semua ilmu ni tak perlu dibanding-banding, kerana semuanya lengkap melengkapi. Tak ada Quran pun susah, tak ada hadis pun susah, tak ada ulama akidah pun susah, tak ada ulama fiqh pun susah. Kesemuanya berintegrasi, kesemuanya berkolaborasi untuk memberikan kefahaman yang holistik terhadap agama ini. Maka kita kena tafsirkan perkataan fiqh yang ada dalam hadis ni dengan makna bahasa, kerana bukan hanya ilmu fiqh saja kebaikan, ilmu hadis juga kebaikan, ilmu Quran juga kebaikan, ilmu akidah juga kebaikan. Sebab saya pernah dengar satu kuliah, satu orang ustaz, dia berkuliah, dia kata banyakkan mengaji ilmu fiqh, kurangkan mengaji ilmu hadis. Saya jadi pelik lah, macam mana belajar fiqh tak tengok hadis langsung? At least dengarlah hadis sikit. Dia kata orang awam tak payah dengar lah dalil-dalil ni. Kita kata orang awam tak wajib tahu, tapi tak salah untuk dengar. Sebab Nabi SAW kata apa? Naddarallahu mra'an sami'a maqalati wa wa'aha wa hafizaha wa addaha kama sami' farubba muballaghin aw'a min sami'. Nabi SAW bersabda dalam hadis, Nabi kata Allah akan memberikan keceriaan wajah kepada orang yang mendengar kalamku, kemudian dia faham, kemudian dia hafal, kemudian dia menyampaikannya seperti mana yang dia dengar. Kan? Kerana berkemungkinan orang yang disampaikan kepadanya hadis lebih faham daripada orang yang menyampaikan.
Maksudnya Nabi SAW galakkan kita ni pergi dengar hadis. Bahkan ulama-ulama zaman dulu, bila ada saja majlis samak hadis, tahu majlis samak? Majlis samak ni majlis bacaan hadis. Zaman dulu, tok-tok syekh ni, bila nak buka kuliah hadis, dia akan kawal audience. Bukan jenis open macam ni. Dia akan kawal, dia akan tengok siapa yang hadir, siapa yang tak hadir. Dia akan kenal anak murid dia, kerana nak jaga keaslian hadis. Jadi zaman dulu ulama-ulama ni bila nak pergi dengar hadis, nak pergi dengar syekh baca hadis, mereka akan bawa anak-anak kecil. Bukan kata ulama hadis terkemudian saja. Di zaman sahabat juga, kita tengok Ibnu Umar, sahabat yang muda, meriwayatkan hadis daripada Nabi SAW. Ibnu Abbas, sahabat yang muda, mendengar hadis daripada Nabi SAW. Sebab tu saya pelik, macam mana tiba-tiba boleh ada seruan, jangan banyak sangat belajar hadis, belajar fiqh bagus. Bagi saya kata belajarlah dua-dua. Belajarlah empat-empat ilmu ni, kerana empat-empat ilmu ni ilmu yang baik. Belajar ilmu tafsir pun okey, belajar ilmu akidah pun okey, belajar ilmu fiqh pun okey, belajar ilmu hadis pun okey. Bahkan kalau kita belajar ilmu hadis ni, setidak-tidaknya kita dengarlah kalam Nabi. Kan? Setidak-tidaknya kita dengar kalam Nabi ni. Kenapa pak cik buat benda ni? Saya dengar Nabi SAW suruh. Bila kita solat tarawih kan, Ramadan ni, malam ni nak solat tarawih ni, solat tarawih ikut imam. Bila orang tanya kenapa solat tarawih pak cik? Sebab Nabi SAW kata, man qama Ramadhana imana wahtisaba ghufira lahu ma taqaddama min dhanbih. Siapa yang menghidupkan malam Ramadan kerana iman dia kepada Allah dan kerana dia mengharapkan pahala, dapat pengampunan dosa, diampunkan dosa yang telah lalu. So at least bila dia beramal tu bukan hanya sekadar ikut-ikutan. Dia beramal tu kerana dia tahu Nabi SAW yang suruh. Kan lain tu. Kan? Nak dengar kalam Nabi tu bukan satu benda yang mudah. Rezeki dengar hadis Nabi ni. Dengar hadis Nabi ni rezeki tuan-tuan. Zaman ni senang nak dengar hadis. Zaman dulu ulama mengembara jauh. Ada yang sampai bankrupt. Bankrupt. Pasal apa bankrupt? Mengembara. Bapak dia tinggal harta, warisan kat dia juta, habis dibelanjakan untuk mengembara mencari hadis. Tapi hasilnya kita tengok hari ni, bila orang mengkaji hadis, nak kaji status hadis, dia akan pastinya rujuk kepada pandangan Yahya bin Ma'in. Siapa Yahya bin Ma'in? Dialah orang yang bankrupt tu. Orang yang kehabisan harta disebabkan oleh menuntut ilmu hadis. Kan? Ada yang tinggal selai sepinggang hanya kerana nak menuntut ilmu hadis. Jadi sebab itu jangan duk banding-banding ilmu lah. Orang mengaji, orang tok guru datang mengajar fiqh, belajar fiqh. Tok guru datang mengajar tafsir, belajar tafsir. Kerana semuanya ilmu. Kerana semuanya ilmu daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Tak boleh juga kita ni belajar fiqh aja tanpa belajar tadabbur. Kalau hanya belajar fiqh aja, tak belajar tadabbur, tak belajar tafsir, macam mana nak jadi khusyuk solat? Tahu hukum macam-macam, tapi bila imam baca surah, tak tahu benda makna. Kan? Bila kita lalu ayat-ayat, contohnya fadzakir in nafa'ati zikra, berikan peringatan wahai Muhammad jika peringatan itu memberikan manfaat. Suratul A'la imam baca dalam salat witir, kan? Dalam salat witir kan ada ayat Suratul A'la, fadzakir in nafa'ati zikra, berikan peringatan wahai Muhammad jika peringatan itu memberikan manfaat. Ayat ni kena tadabbur betul-betul. Apa maksud ayat ni?
Kalau tuan-tuan tengok, sebahagian ulama tafsir dia kata, ayat ni merupakan arahan Allah Azza wa Jal kepada Nabi untuk terus berdakwah. Satu persoalan timbul. Dakwah ni ada dua. Satu, dakwah untuk perbaiki orang yang dah beriman, macam yang biasa kita buat dalam masjid ni lah. Satu lagi dakwah untuk orang yang belum beriman. Kalau yang dah beriman, okeylah berikan peringatan. Mungkin dia sebelum ni pernah dengar, lepas tu dia buat lupa, dia lalai, kita peringatkan balik. Tolonglah beramal soleh. Tolong diri sendiri ni. Nanti mati senang. Kita peringatkan dia. Tapi orang yang belum beriman, saya nak ingatkan awak. Ingatkan apa? Saya tak tahu pun benda ni. Para ulama menyebutkan perkataan Allah Ta'ala itu betul dan tepat. Kerana dalil-dalil yang menunjukkan tentang kekuasaan Allah dan keesaan Allah dalam dunia ni, dalam Quran, begitu jelas. Dan apa yang ada dalam fitrah manusia, dilahirkan dia dengan fitrah, dengan tauhid, maka dia hanya perlu diingatkan untuk kembali kepada fitrah. Kerana manusia asalnya memang beriman. Bukan asal manusia kufur, asal manusia beriman. Cuma kekufuran merosakkan dia. Maka sebab itu kita kena ingatkan dia balik tentang fitrah dia, untuk kembalikan dia kepada agama yang asal, iaitulah tauhid, iaitulah agama Islam. Kita bila dengar, Masya Allah, itu rupanya saya sebelum ni ustaz tak peduli pun. Imam baca bukan faham pun. Sebab dah witir ustaz, duk fikir moral apa hari ni. Bukan orang masjid ni lah, ni kat Zimbabwe saya cerita ni kan. Fadzakir in nafa'ati zikra, jika peringatan itu memberikan manfaat. Maksudnya dakwah ni ustaz, jika bermanfaat je lah kena buat. Kalau tak bermanfaat tak perlu buat. Tak. Manfaat tak manfaat ni kita mana tahu. Kita disuruh untuk menyampaikan risalah. Kita disuruh untuk menyampaikan risalah Nabi SAW. Orang nak beriman ke orang tak nak beriman ke, kita mana tahu. Nabi SAW tahu tak yang Abu Talib tak terima dakwah dia sampai akhir hayat? Sebelum Abu Talib meninggal, Nabi tak tahu. Sebab tu Nabi usaha sampai ke akhir hayat Abu Talib tu. Abu Talib tengah nazar apa semua ni, Nabi tetap datang. Ya am qul la ilaha illallah kalimatan uhajju biha laka indallah. Wahai bapa saudaraku, kau sebutlah la ilaha illallah, kalimah yang aku boleh guna untuk berhujah di hadapan Allah untuk selamatkan kamu. Nabi tak tahu, dia tak terima, tapi tetap Nabi buat. Habis tu kenapa jika para ulama tafsir mengatakan jika kat situ, jika tu Quran nak bagi tahu dekat Nabi SAW, dalam kalangan manusia ni ada manusia yang akan tidak mengikut Nabi. Berikan peringatan. Jika peringatan itu memberikan manfaat kepada sebahagian, ada sebahagian tak mau ikut. Dan itulah tabiat dakwah. Kita cakap baik macam mana pun akan ada orang tak suka. Kita buat baik macam mana pun akan ada orang tak suka. Ni AJK Masjid kena ambil sebagai semangat lah. Kan kadang-kadang kita kerja jadi AJK Masjid ni, bukan ada gaji pun. Orang duk marah, orang duk maki, orang duk kutuk, orang tak puas hati. Ambil itu sebagai satu medan untuk kita mengumpul pahala sabar. Nabi SAW manusia yang terbaik, tak pernah maki orang, tak pernah marah orang. Pun ada orang tak suka kat dia. Kan? Orang tak suka. Pasal apa tak suka? Sebab dia ajak buat baik. Kita pun pelik. Buat baik pun orang tak suka ke? Kan? Tetap ada orang tak suka. Jadi tuan-tuan dan puan-puan rahmati Allah sekalian, itu
kepentingan ayat-ayat ataupun ilmu yang berkaitan dengan tadabbur. Kepentingan untuk kita faham ayat yang berkaitan dengan tadabbur. Sayadzakkaru man yakhsha. Ayat tersebut kan. Orang yang takut pada Allah, orang yang takut pada azab Allah, dia akan beringat. Wa yatajannabuhal ashqa. Dan manusia yang paling celaka akan menjauhi nasihat, akan menjauhi peringatan. Maksudnya, kita bila nak jadikan diri kita ni bukan orang yang celaka, bukan orang yang malang, bukan orang yang binasa, kena selalu dengar nasihat. Terutama kalau nasihat tu betul. Kadang-kadang ada manusia yang dia tahu dia buat salah, tapi bila orang tegur dia, dia marah orang tu balik. Kau ingat kau bagus sangat ke? Ini bahaya. Takabur. Kan? Okey. Tak apa bab tu. Tapi Allah Ta'ala sebut dalam ayat ni, wa yatajannabuhal ashqa. Manusia yang paling celaka akan menjauhi peringatan, akan menjauhi nasihat. Ashqa ni dalam bahasa Arab paling celaka. Dia ada syaqi, orang yang celaka, celaka dan paling celaka. Kalau orang yang paling celaka menjauhi, orang celaka macam mana pula? Dan siapa pula orang celaka ni? Dan kita dengar ayat ni, kadang-kadang kita tak tadabbur pun. Kalau tuan-tuan tengok dalam sebahagian kitab tafsir, disebut manusia di hadapan dakwah ni ada 3 jenis. Satu, manusia yang terima. Yang ni sa'id, manusia yang bahagia. Terima dakwah Islam, jadi orang saleh. Satu lagi, manusia yang tolak, lawan, bantah. Yang ni paling celaka tadi, lari. Satu lagi, dia tak musuh, dia tak lawan, tapi dia tak terima, macam Abu Talib. Dia ni lah mungkin dimaksudkan syaqi. Dia tak menjauhkan diri daripada dakwah, dia terlibat dalam dakwah. Dia berikan ruang untuk Nabi SAW, dia lindungi Nabi SAW, dia berikan perlindungan. Macam apa? Abdullah bin Uraiqid yang bawa Nabi SAW dan Abu Bakar, menunjuk jalan untuk Nabi dan Abu Bakar pergi ke Madinah. Kan tak Muslim tu, dia tak Muslim, tapi dia tolong Nabi. Orang macam ni, nak kata dia lawan, dia tak lawan. Nak kata dia bermusuh, dia tak bermusuh, tapi dia tak follow. Orang inilah yang mungkin dikatakan syaqi, orang yang binasa tetapi tidak sampai tahap yang paling binasa. Sebab tu Abu Talib, azab dia tak sekuat Firaun. Abu Talib, azab dia tak sekuat Abu Lahab. Abu Talib ni Allah Ta'ala bagi dia keringanan azab disebabkan oleh kerana dia tak memusuhi agama, dia berjasa pada agama. Cuma pasal apa dia tak selamat? Dia tak selamat disebabkan oleh kerana dia tak mau terima, bukan kerana dia lawan, dia tak mau terima je. Sama jugalah macam dakwah kita ni. Kan orang bukan Islam dalam negara kita ni, ada yang tak lawan, baik dengan kita, dia tak lawan. Tapi selamat tak dia kalau dia tak terima akidah kita? Dia tak selamat. Tapi ada tak yang lawan? Ada yang lawan, ada yang benci. Maka ayat ni bagi tahu, wa yatajannabuhal ashqa, orang yang paling celaka, orang yang paling binasa akan menjauhkan diri daripada peringatan. Tapi ada satu lagi golongan ni tak menjauhkan diri. Yang ni mungkin kamu boleh tarik.
sebab dia tak menjauhkan diri daripada peringatan. Okey? Itu kepentingan. Ni saya bagi contoh je lah. Penting juga belajar tadabbur ni. Jadi bila kita duk baca ayat Quran, Masya Allah, begitu dalamnya makna tafsir kitab Allah yang kadang-kadang kita tak perasan. Kita duk dengar tiap malam imam duk baca, kan? Tapi perkataan yang Allah Ta'ala gunakan dalam Al-Quran itu sangat-sangat dalam. Saya bagi satu contoh lagi. Syok agak belajar tafsir ni kan, imam-imam selalu baca Alhaakumut takatsur hatta zurtumul maqabir. Perasaan memperbanyakkan harta, perbuatan berlumba-lumba, memperbanyakkan habuan dunia telah menjadikan kamu lalai, kata Allah. Hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur-kubur. Ni surah At-Takatsur kan? Tuan-tuan biasa dengar kan imam baca? Sebahagian daripada kita hafal pun. Yang ni dipanggil ayat-ayat lazim. Mungkin bukan kata sebahagian, semua hafal lah. Okay. Allah Ta'ala guna perkataan hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Menziarahi kubur ni maksud mati lah. Kenapa Quran guna perkataan ziarah? Kenapa tak kata sehingga kamu masuk kubur? Apa maksud perkataan ziarah? Ziarah ni maksudnya kita hinggap, kan? Orang telefon kita, Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Ustaz dekat mana Ustaz? Ada ni kat Kanga ni. Ustaz, saya nak datang ziarah kejap. Boleh? Pukul apa Ustaz boleh datang? Datang pukul 5. Okey. Dia pun datang pukul 5. Kita pun sembang. Pukul 6 dia tak balik lagi. Pukul 7 dia tak balik lagi. Pukul 8 pun dia tak balik lagi. Kita pun ajak dia solat. Jomlah kita solat maghrib. Pukul 9 tak balik. Lah kali sampai esok. Kita pun tanya, hang ni ziarah ke nak duduk terus? Sebab kita duk faham ziarah ni sekejap lah. Betul? Datang, ziarah, itu balik eh? Tapi dia kata sebenarnya saya buat keputusan nak pindah sini. Kita pun akan kata lah, tadi kata nak ziarah. Ni bukan nak ziarah, ni nak pindah. Allah Azza wa Jal menggunakan perkataan ziarah kubur kerana kubur memang tempat ziarah. Mana ada orang yang tak keluar-keluar daripada kubur? Kita masuk kubur, masuk selamanya ke atau akan keluar balik? Sampai di padang mahsyar, sampai satu masa dan ketika Allah Azza wa Jalla akan bangkitkan kita semula daripada kubur dan kita akan pergi ke mahsyar. Sebab itu digunakan perkataan hatta zurtumul maqabir, sehingga kamu menziarahi kubur. Sebab kamu masuk sekejap, kamu akan keluar balik. Sebab itu nanti orang-orang yang tak beriman, nanti orang jahat nanti ni, bila dibangkitkan daripada kubur, dia akan kata apa? Ya wailana man ba'asana min marqadina. Siapa pula yang bangkitkan kami ni daripada tempat-tempat kami tidur ni? Sebab dia tahu dia terasa dia akan bangun balik. Dia tahu tiba-tiba terbangun balik daripada tempat tidur di kubur dia. Dia tak duduk selama-lamanya dalam tu. Baik. Yang ketiga, keadaan ketiga, terdapat percanggahan antara hadis. Bila terdapat percanggahan di antara hadis dengan hadis ataupun hadis dengan dalil-dalil lain, maka kita kena guna kaedah. Salah satu daripada kaedah nak hilangkan percanggahan tu, maknakan dia dengan makna bahasa. Mungkin akan hilang percanggahan. Okey, saya tengok. Kita tengok sama-sama. Apabila terdapat percanggahan antara dua hadis dan tidak mampu untuk diharmonikan keduanya, melainkan dengan memberi makna literal menurut bahasa Arab kepada sesebuah istilah,
maka pada ketika itu dibenarkan untuk dimaknakan lafaz itu dengan makna literal. Dua hadis, dua-dua bercanggah. Kita kena cari jalan, sebab dua-dua sahih. So kita kena cari jalan, macam mana nak hilangkan percanggahan. Sebab nak kata bercanggah tak boleh lah, kerana dalil syarak ni datang daripada sumber yang sama, kan? Maka salah satu caranya, dia ada banyak cara, salah satunya dengan maknakan lafaz dengan makna literal, bukan makna istilah. Kita tengok contoh hadis pujian terhadap bid'ah. Okey, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela bid'ah dalam agama. Antara hadis yang menunjukkan bahawasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam tak suka benda bid'ah. Nabi kata, wa iyyakum wa muhdatsatil umur fa inna kulla muhdatsatin bid'ah wa kulla bid'atin dhalalah. Hati-hati kamu dengan benda baru dalam agama, kerana setiap benda baru dalam agama itu bid'ah, dan setiap bid'ah itu sesat. So Nabi SAW dalam hadis ini mencela bid'ah. Nabi tak bagi kita terlibat dengan bid'ah. Apa itu bid'ah? Bid'ah itu ialah benda baru dalam agama. Bid'ah ni benda baru dalam agama yang tidak ada asal. Macam mana nak tahu benda tu bid'ah ke tidak? Dengan salah satu daripada dua cara, ataupun dengan dua syarat. Syarat yang pertama, benda yang tak ada zaman Nabi SAW, benda yang tak ada di zaman Nabi SAW, kerana tidak ada keperluan untuk Nabi buat. Tapi bila ada keperluan di zaman kita, maka benda tu kita buat, dia tak jadi bid'ah. Sebab Nabi tak buat sebab tak ada keperluan, kita buat sebab ada keperluan. Contoh, zaman Nabi SAW, Quran tidak dihimpunkan dalam satu mushaf dengan satu qiraat ataupun dengan satu lugah yang sama. Sebab Nabi kata Quran ni diturunkan dengan 7 bahasa, dengan 7 lahjah. Masuk zaman Osman himpun satu mushaf, ya, yang tak pernah dilakukan. Zaman Abu Bakar lagi dah dihimpunkan mushaf. Zaman Nabi SAW bukan tak tulis, tapi tak dihimpunkan macam kita sekarang. Sebab Quran masih turun, dan ayat Quran ni ada yang turun awal, ada yang turun kemudian. Jadi sebab itu Nabi tak himpunkan dalam satu. Nabi suruh tulis, sahabat catat, Abu Bakar susun. Adakah mushaf hari ini bid'ah? Tak, kerana ada keperluan untuk himpun supaya terpelihara Quran tu. Zaman Nabi SAW, Quran kita tak ada baris. Kita hari ni ada baris tak Quran? Ada baris. Kalau tak ada baris, macam mana nak baca? Kan? Saya baca bunyi syair, Ramli baca tak bunyi langsung. Kalau Quran tak ada baris, memang kita baca tak bunyi langsung. Macam mana nak baca ni ustaz? Dah lah, titik pun tak ada, baris pun tak ada. Tapi masuk di zaman terkemudian, diletakkan titik dan diletakkan baris. Adakah benda tu bid'ah? Benda tu bukan bid'ah. Benda tu masuk dalam masalih mursalah. Apa itu masalih mursalah? Sesuatu yang dibuat, yang tak ada zaman Nabi SAW, tapi kita buat kerana ada maslahah, kerana ada kepentingan. Dan kita tak pernah kata baca Quran yang ada titik dan baris lebih banyak pahala daripada baca Quran yang ada di zaman Nabi. Kita tak pernah kata. Siapa yang kata macam tu? Bid'ah. Faham? Okey. Selesai satu kes. Satu lagi, sesuatu yang Nabi SAW tak buat di zaman dia. Sesuatu yang Nabi tak buat di zaman dia, ada keperluan untuk buat, tapi tetap Nabi tak buat.
maka tak buat tu bid'ah, tak buat tu sunnah. Tadi Nabi tak buat sebab tak ada keperluan. Sekarang ni Nabi buat. Nabi tetap tak buat walaupun ada keperluan. Tak buat tu sunnah. Macam mana? Tuan-tuan, semayang tarawih kat masjid ni, ada azan tak? Bilal azan tak? Untuk semayang tarawih? Oh, Bilal pun tak ingat dah. Dia tengok ustaz Pak Imam. Tak kan? Mana ada azan? Iqamah tak? Mana ada iqamah? Biasa orang sebut as-salatu jami'ah je. Betul tak? Tuan-tuan semayang tarawih kan? Ada imam muazzin kata Allahu akbar asyhadu an la ilaha illallah. Tak ada kan? Itu untuk solat isyaah. Untuk solat tarawih tak buat kan? Pasal apa tak buat? Sebab Nabi tak buat. Ada tak keperluan untuk Nabi buat? Patutnya ada keperluan lah, sebab nak himpunkan orang dan sebagainya. Sama solat raya pun. Solat raya, mana ada azan? Mana ada iqamah? Sedangkan keperluan ada tak untuk himpunkan orang? Solat di musalla, di tanah lapang? Ada. Tapi Nabi tak buat. Tak buat itulah sunnah. Satu kes. Selesai yang tu. Benda yang Nabi SAW tak buat di zaman dia, kena tengok. Nabi tak buat tu, ada tak sebab ada halangan ataupun tak ada? Kalau Nabi tak buat sebab ada halangan, kita boleh buat kalau halangan tu dah tak ada. Kalau Nabi tak buat, sedangkan tak ada halangan untuk Nabi buat, tetap Nabi tak buat. Tak buat tu sunnah. Apa benda ustaz ni? Pening kepala saya. Sebab tu belajar bab bid'ah ni susah. Ramai ustaz-ustaz pun tak faham. Sebab tu bila kita sebut bab bid'ah ni orang marah. Sebab susah nak faham. Nabi tak buat sebab ada halangan. Bila Nabi dah meninggal, Nabi dah wafat, halangan tu dah tak ada, kita boleh buat. Walaupun Nabi tak berterusan buat. Contoh, Nabi SAW solat tarawih berapa malam? Berjemaah. Nabi buat di masjid 3 malam. Kita buat berapa malam? Hari ni hari yang ke 9. Malam ni malam ke 10. Cepat tuan-tuan. Sepertiga habis dah ni. Nabi buat 3 malam je. Kita buat dah malam ke 10. Malam ni insya-Allah buat lagi. Bid'ah tak? Tak bid'ah. Sebab kenapa Nabi buat 3 malam je? Nabi sendiri sebut, aku takut salat berjemaah tarawih di masjid akan diwajibkan ke atas kamu. So Nabi tinggal tu sebab Nabi takut ada halangan. Halangannya takut jadi wajib. Bila Nabi dah wafat, masuk zaman Umar tengok, Umar buat satu ketetapan. Umar tengok orang sana semayang sikit, sini semayang sikit, sana semayang sikit. Umar kata, tak boleh jadi ni. Kita himpunkan balik manusia, jadikan satu imam. Ubay bin Ka'ab jadi imam. Bid'ah dah? Dah bid'ah. Sebab Nabi dah tunjuk, cuma Nabi tinggalkan kerana ada halangan. Zaman Umar, dah tak ada halangan. Kerana Nabi dah wafat, syariat telah sempurna. Tak mungkin salat tarawih jadi wajib. Boleh buat berterusan, tak ada masalah. Saya bagi contoh yang lain. Nabi SAW ada waktunya meninggalkan solat duha. Ada waktu Nabi tinggalkan solat duha, Nabi tak solat. Tuan-tuan, hari ni ada di kalangan sahabat kita yang solat duha tak tinggal langsung. Solat duha dia jaga sungguh. Bid'ah tak? Para ulama bincang, kenapa Nabi tinggalkan sekali-sekala solat duha? Nabi takut jadi wajib. Maka bila Nabi wafat, kebarangkalian jadi wajib tu dah tak ada, kita boleh solat duha walaupun hari-hari, tak ada masalah. Dan itu tidak dinamakan sebagai bid'ah. Okey. Boleh faham bab bid'ah? Boleh faham Okey. Kita tengok. Nabi SAW dalam hadis ni cela bid'ah.
Nabi cela bid'ah, Nabi tak suka bid'ah. Okey. Jika dilihat daripada lafaz hadis ini, jelas Nabi SAW mencela bid'ah dalam agama dan mengatakan kesemua bid'ah adalah sesat. Okey. Ibn Rajab menjelaskan, faqauluhu sallallahu alaihi wasallam kullu bid'atin dalalah, semua bid'ah sesat. Min jawami'il kalim, bila Nabi kata semua bid'ah sesat, Ibn Rajab kata ini termasuk dalam kunci perkataan. La yakhruju anhu syai', yang tidak keluar satu pun daripada perkataan ni. Ni kunci bagi kata-kata yang merangkumi semua. Okey? Wa huwa aslun azim, ini merupakan satu asas yang agung, min usuliddin, daripada asas-asas agama. Wa huwa syabihun biqaulihi, perkataan ni sama dengan perkataan man ahdatsa fi amrina hadza ma laysa minhu fahuwa rad, sesiapa yang mereka perkara dalam agama kita yang tidak ada asalnya, maka ia tertolak. Fa kullu man ahdatsa syai'an, dan setiap orang yang mereka yasa sesuatu, cipta sesuatu, wa nasabahu ila din, dan dia menyandarkannya kepada agama, walam yakun lahu aslun minad din, dan tidak ada asal untuknya dalam agama, yurja'u ilaihi fahuwa dalal, yang tidak ada asal yang kita boleh kembalikan dia, maka dia termasuk dalam kesesatan. Wad-dinu bari'un minhu, dan agama berlepas diri daripadanya. Wa sawa'un fi dhalika fi masailil i'tiqad, wa sawa'un fi dhalika masailul i'tiqad awil a'mal awil aqwali zahira wal batinah, termasuk dalam semua bab. Akidah pun dia, perkataan pun dia, perbuatan pun dia. Tapi tiba-tiba ada dalam hadis Umar kata ni'matil bid'atu hadhih, alangkah baiknya bid'ah ini. Nabi cela, Nabi kata semua bid'ah sesat. Umar kumpulkan orang semayang, satu imam, Ubay bin Ka'ab jadi imam. Umar kata bid'ah ni bagus. Macam mana nak buat? Kan bercanggah tu. Dan kita kena tengok perkataan Umar. Oh, rupanya yang Umar puji ni bukan bid'ah pada istilah, bid'ah pada bahasa. Kerana bid'ah pada bahasa semua benda baru, ada asal ke tak ada asal, bid'ah. Tapi bid'ah pada istilah, benda baru yang tak ada asal, yang tu yang dicela. Bid'ah pada bahasa, benda baru yang ada asal pun bid'ah, yang tak ada asal pun bid'ah. Sebab itu Ibn Rajab kata, wa amma ma waqa'a fi kalami salaf min istihsani ba'dil bid'ah, apa yang berlaku pada perkataan salaf yang menganggap baik bid'ah, fa inna madzalika fil bid'ah lughawiyah la syar'iyyah, yang dimaksudkan dengan pujian terhadap bid'ah tu bid'ah pada bahasa, bukan bid'ah pada syarak. Wa muraduhu anna hadzal fi'l lam yakun ala hadzal wajh qabla hadzal waqt, maksudnya perbuatan ni tak pernah dibuat di zaman Nabi dengan bentuk ini, dengan cara ini, dengan tempat ini, tapi ada asalnya di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, wallahu alam. Jadi ini ada penting lagi, sikit lagi. Dia kata faminha, Nabi SAW dia kata menggalakkan orang untuk melakukan qiyam Ramadan, dan Nabi gesa orang untuk buat. Dan manusia pada zaman Nabi SAW yaqumuna fil masjid jama'at mutafarriqah wa wuhdana, manusia pun solat, tapi solat adalah mutafarriqah, sini sikit, sana sikit, sini sikit, ada yang solat seorang-seorang. Maka dia kata wa huwa salla bi ashabihi fi Ramadan ghaira lailah, dan Nabi pernah salat bersama dengan sahabat bukan hanya satu malam, 3 malam. Summam tana'a min dhalika, kemudian Nabi berhenti, Nabi tak berjemaah dengan sahabat lagi dah, mu'allilan bi annahu khashiya ayyuktaba alaihim. Nabi pun tinggalkan kerana Nabi takut akan menjadi wajib. Fayajizu anil qiyam bihi, jadi orang tak mampu nak solat tarawih ni sebab jadi wajib, orang tak mampu takutnya. Wa hadha qad umina ba'dahu sallallahu alaihi wasallam, dan ketakutan ini telah pun menjadi aman setelah kewafatan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi tuan-tuan, itulah serba sedikit yang boleh saya sampaikan pada petang ini. Jadi saya agak lama juga saya duk hurai ni. Jadi tuan-tuan pun nak buka dah. Saya nampak jam pun dah
lewat, insya-Allah kita tangguhkan soalan pada kuliah yang akan datang. Saya akan kena berhenti awal sikit lepas ni kan. Mudah-mudahan bagi ruang untuk soal jawab. Saya berhenti dulu. Terima kasih banyak kepada tuan-tuan yang hadir pada petang ini. Terima kasih juga pada sahabat-sahabat kita yang berada di Zoom dan juga yang berada di Facebook. Terima kasih banyak. Terima kasih kepada masjid, terima kasih kepada Global Ihsan yang menganjurkan kuliah pada petang ini. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.